Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita masih lagi membincangkan tentang sifat istiwa Allah Ta'ala ala arsyih, bersemayamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas singgah sananya yang maha mulia. Dan telah kita nyatakan bahawa kenapa sifat ini adalah esensi dan menjadi perhatian yang besar ulama ahli sunnah wal jamaah berbalik kepada persoalan wujud, ontological questions yang berkaitan dengan al-kulliyat dan al-juz'iyat. Kerana hakikatnya setiap perkara yang mempunyai kewujudan yang hakiki, setiap benda yang benar-benar wujud, pasti mempunyai kewujudan yang tersendiri. Dan ini disebutkan sebagai al-mubayanah, perbezaan, perpisahan. Dan al-mubayanah berlaku dengan sama ada secara zat, ya, diri benda tu sendiri, tempat, dan juga masa. Ya. Dan kita dapati Allah Subhanahu wa Ta'ala di antara sifatnya al-ihatah al-makaniyah dan al-ihatah az-zamaniyah. Huwa al-awwal wal-akhir wal-zahir wal-batin. Wa huwa bikulli syai'in alim. Jadi Allah Ta'ala itu maha tinggi, berada di atas segala makhluknya, mendahului kewujudan segala makhluknya. Maka keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas arash dan di atas alam ini merupakan salah satu esensi, merupakan salah satu rukun asasi apabila kita mengatakan dia benar-benar wujud. Mustahil untuk kita mengatakan dia wujud, tetapi dalam masa yang sama Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada mubayanah, tidak ada perbezaan antara dia dengan makhluk. Tidak dapat disifatkan, tidak dapat diisyaratkan, tidak ada sebarang ciri-ciri hissi. Sedangkan dalam Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabawiyah banyak mengisbatkan wujud yang hakiki, yang mahsus bagi Allah Ta'ala, bahawa Allah Ta'ala itu dilihat, ya, Allah Ta'ala itu didengari ucapannya, ya, ditakuti, dicintai, diharapkan ganjaran dan karunia-Nya. Ya. Ini semua mengisbatkan bahawa Tuhan itu benar-benar ada, benar-benar wujud. Dan Al-Quran sendiri telah mengisbatkan Allah Ta'ala itu zatnya berada di atas singgah sananya, di atas segala makhluknya. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Jadi bila kita kata kenapa kita isbatkan sifat, kerana ini adalah kelaziman wujud yang hakiki. Maka demikian juga ditanya kenapa Ahli Sunnah wal Jamaah begitu mempertahankan, mengisbatkan sifat istiwa ala arsh dan sifat al-ulu, kerana sifat ini adalah esensi bagi kita mengisbatkan wujud yang hakiki bagi Allah Ta'ala, dan kita berpisah daripada fahaman hulul dan ittihad dan wahdah mutlaqah. Ya. Kita berpisah dengan ajaran menyimpang, ajaran sesat yang mengatakan Tuhan itu bersatu, bercampur baur dengan makhluk. Ta'alallahu an qawlihim uluwan kabira. Dan terdapat, jadi ini dari sudut esensi asal. Dan kita kata, dan benda ini berkait dengan rapat dengan syubhat tentang tempat. Dan kita telah bincangkan masalah tempat. Bahawa tempat
pada dasarnya bukanlah sesuatu yang mempunyai wujud khariji, tempat sebagaimana tempat. Kerana tidak ada wujud khariji bagi kulliyat. Tempat itu ialah amrun i'tibari. Dan hakikat tempat ialah makhluk atau apa nama zat. Kalau bagi makhluk, tempat bagi setiap makhluk ialah dirinya sendiri. Tidak ada di sana satu benda yang terpisah daripada makhluk namanya tempat. Tidak ada satu benda asing yang terpisah daripada alam namanya tempat. Tempat itu ialah nisbah sesuatu kepada benda lain yang dia berada padanya. Ya. Dan itu bukan dalil benda itu makhluk atau bukan makhluk. Ya. Tidak menjadi dalil benda itu makhluk atau bukan makhluk. Jadi kalau kita kata Allah Ta'ala berada di atas arash, bukan bermakna Allah itu makhluk. Kerana semata-mata dia bertempat di atas arash, di atas makhluk, itu adalah esensi wujud. Bila kita kata benda itu wujud, dia mesti ada tempatnya. Mesti ada dia punya makan. Dia ada space yang dia ambil. Ya. Jadi kita sebut dia adalah benda yang termasuk dalam pakej perkataan wujud. Ya. Sebab itu berlaku perdebatan di antara Ibnu Fura dengan Sultan Mahmud Sabuk Tikin. Ya. Bila dikatakan kepada Ibnu Fura, ya, Ibnu Fura bagi tahu kepada Sultan bahawa Tuhan itu tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kiri, tidak di kanan. Maka Sultan minta kepada Ibnu Fura membezakan di antara Tuhan yang dia isbatkan ini, tidak di kiri, tidak di kanan, tidak atas, tidak bawah, dengan benda yang tidak wujud. Dan di sini Ibnu Fura terkedu, ya, tidak dapat menjawab. Kerana ianya fitrah. Ya, kalau dah kata benda tu wujud, mana mungkin dia wujud tidak di atas, tidak di dalam, tidak di luar. Ya. Dia bercanggah dengan logikal yang waras, bercanggah dengan fitrah. Ya. Jadi apa nama, bila kita sebut Allah Ta'ala itu berada di atas arash, berada di atas segala makhluknya, itulah hakikat mengisbatkan kewujudan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan menafikan istiwa secara hakiki, membuka pintu seluas-luasnya, membuka pagar seluas-luasnya kepada fahaman wahdatul wujud, fahaman hulul dan ittihad. Ya. Dan kita tidak heran kenapa hari ini begitu banyak golongan batiniyah, wahdatul wujud, hululiyah, ittihadiyah yang menyamar dan menisbahkan diri mereka walaupun secara palsu dan tidak benar kepada golongan Asy'ariyah dan Maturidiyah, ya. Seperti mana golongan zindiq zaman dahulu kala menceroboh atau menyamar masuk ke dalam Islam menggunakan nama Syiah dan Rafidah. Ya, kerana di sana ada ruang, ada crack, ada pecahan, belahan, ada lubang tikus yang membolehkan mereka menceroboh dan apa nama masuk ke dalam barisan saf umat Islam dengan menyamar, wal'iyadzubillah. Ya. Jadi ini kita kena hati-hati. Dan alhamdulillah, macam kita sebut, sifat istiwa ini tidak ada khilaf dalam kalangan ulama salaf taqaddimin dan juga ulama ahli kalam Asy'ariyah dan Maturidiyah mutaqaddimin seperti Ibnu Kullab, seperti Abu Hasan Al-Asy'ari, ya. Mereka semua bersetuju bahawa ini sifat adalah sifat yang hakiki bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Cuma khilaf itu berlaku kemudian apabila Asy'ariyah mutaakhirin terpengaruh dengan pembawaan dan penghujahan golongan Mu'tazilah
ya, yang telah diakui oleh pengkaji-pengkaji Asy'ariyah sendiri, bahawa Asy'ariyah yang mutaakhirin banyak terpengaruh dengan pembawaan Mu'tazilah, seperti yang diisbatkan oleh Syekh Al-Mutakallim Al-Asy'ari Hasan Asy-Syafi'i hafizahullah taala, ya. Kemudiannya kita boleh bahagikan usul syubhat di sisi golongan yang mentakwil, yang mengubah makna istiwa kepada 4 prinsip utama yang khusus berkaitan dengan istiwa. Yang pertama, syubhat mereka adalah jikalau kita sifatkan Allah itu di atas arash, maka Allah berhajat kepada tempat. Dan perhati betul-betul ya syubhat ini. Syubhat ini bukan pada perkataan tempat, tetapi pada perkataan berhajat. Golongan Asy'ariyah tolong bagi perhatian. Ya, syubhat yang dibawa oleh anda dalam masalah istiwa ini ialah berkenaan dengan hajat, bukannya tempat. Ramai golongan Asy'ariyah keliru bila mereka nak lawan golongan Salafi, mereka mainkan isu tempat. Habis Tuhan tu bertempat. Isunya bukan pada bertempat. Ya. Isunya yang dibangkitkan oleh ulama ahli kalam, oleh ulama Asy'ariyah Mu'tazilah, ialah al-ihtiyaju ilal makan. Berhajat kepada tempat. Hajat itu yang jadi masalah. Memerlukan. Ya, ini syubhatnya adalah al-ihtiyaj, bukannya apa nama makan, bukannya tempat. So sebelum nak bagi syubhat dekat orang, cuba fahamkan dulu apakah syubhat yang awak nak bawa. Ini masalah juga. Sebab bila macam itu, agak sukar untuk kita nak explain balik dekat dia. Sebab bila dia buat banyak syubhat, kalau itu Allah bertempat dan Allah tidak boleh bertempat, macam tu sahaja. Syubhat itu sudah jadi falasi. See? Dan benda falasi ialah safsatah. Safsatah kita tak boleh nak jawab. Dia adalah uh, yalah, kalau dah teruk sangat kita hantar tanya rambutan. Itu saja. Falasi maknanya benda tu luar daripada kewarasan akal. Macam mana kita nak berdebat dengan orang yang gila atau orang yang memang dungu? You cannot argue with someone like that. Okay? So kita minta saudara-saudara se-Islam kita daripada Asy'ariyah Maturidiyah ni supaya mereka lebih memahami akidah Asy'ariyah Maturidiyah, ya, dan belajar dengan mendalam lah kita kata. Belajar dengan mendalam, kaji, ya, faham betul-betul perkataan ulama-ulama ahli kalam, ya, hujah-hujah mereka itu faham dengan baik, ya. Ha, ini tak mengaji, just Google saja lepas tu, ya, menyusahkan orang, menyusahkan orang, ya. At least kalau kita kata kalau dia bawa syubhat itu dengan betul, anda rasa dalam masa setengah saat pun kita sudah boleh patahkan syubhat itu. Kerana syubhat itu rapuh. You see? Dia ibarat sepatutnya dia main bawa, dia sang kita dengan ranting yang dah reput. Itu sepatutnya. Jadi kalau dia datang dengan ranting yang reput itu, kita bolehlah patahkan ranting tersebut. Tetapi ini dia main, dia hayun angin. Dia hayun angin. Dia hayun angin, kita nak balas macam mana? Angin kosong, tak ada, nothing. Ya? Ah. Jadi, ya. Jadi kita nak elak pun kita tak tahu dia hayun apa sebenarnya. Dia main duk gawang, gawang, gawang. Tak ada benda apa. Nothing. Adam. La syait. Jadi kita nak balas macam mana? Kita tengok je lah apa dia ni.
Orang tak betul ke? Orang gila ke? Terancam akal ke? Apakah? Ini? Jadi bila kita nak bagi syubhat dekat orang, kita pastikan kita bawa syubhat itu dengan betul. Jadi supaya orang pun senang nak patahkan balik syubhat kita. Dan mudah-mudahan dengan cara itu Allah Ta'ala akan bagi hidayah kepada kita. Nampak mana pandangan yang benar, bahawa ahli sunnah wal jamaah itu benar, bahawa salafi itu benar. Tapi kalau you bawa falasi, then how we can argue with something that false from its roots, from the beginning, is a false statement. Yeah? So, itu. So, asal syubhat yang pertama ialah masalah al-ihtiyaj. Al-ihtiyaj. Kalau kita tengok perkataan Ibn Jama'ah, ulama Asy'ariyah, dalam masalah dia kata, wala lazima hajatuhu ila al-makan. Wa huwa ta'ala al-ghaniyul mutlaq al-mustaghni amma siwah. Tengok perkataan dia tu jelas. Isu yang dibangkitkan oleh ulama ahli kalam, baik Mu'tazilah, baik Asy'ariyah, baik Maturidiyah berkenaan istiwa ialah hajatuhu. Hajat kepada tempat, bukannya isu bertempat tu sendiri. So jawapannya kita boleh bagi dengan mudah, dengan simple. Kalau ini syubhatnya, so the answer will be very simple. Bahawa semata-mata Tuhan berada di atas arash tidak melazimkan al-ihtiyaj. La yastalzimu minhu al-ihtiyaj. Lish? Kenapa? Kerana kita tahu bahawa bukan semua benda yang berada di atas sesuatu berhajat kepada yang di bawahnya. Kapal terbang naik di atas awan. Adakah kapal terbang berhajat kepada awan? Tidak. Adakah kalau awan bergerak, kapal terbang jatuh? Tidak. Ya. Burung bertengek di atas pokok ataupun terbang di atas pokok berada, yang berhenti di atas pokok. Adakah burung berhajat kepada pokok di bawah untuk dia terus kekal di udara? Tidak. Ya. Ya, of course, makhluk akan berhajat kepada benda yang kerana dia makhluk. Dan hajat itu akan berhenti kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah tidak berhajat kepada sesuatu selainnya. Dan jawapan yang sama kita kata, Allah Ta'ala buat banyak benda yang dia tak berhajat kepadanya. Allah menciptakan makhluk. Adakah Tuhan berhajat kepada makhluk? Mencipta adalah sifat Tuhan. Sifat muta'addi. Sifat fi'liyah muta'addiyah. Sifat perbuatan yang ada objek. Sama macam istiwa. Allah mengutus Rasul. Mengutus Rasul adalah sifat. Sifat fi'liyah, perbuatan. Yang ada objek. Objeknya ialah Rasul. Sama macam istawa alal arsh. Sifat fi'liyah yang ada objek. Ya. Jadi adakah kalau kita kata, as long as kita isbat sesuatu sifat fi'liyah yang muta'adiyah, yang ada objek, maka itu melazimkan kita mengisbatkan kehajatan Tuhan kepada objek yang dia yang berlaku padanya. Maka ini melazimkan kita kata Tuhan berhajat kepada makhluk. Kerana Tuhan mencipta makhluk. Kalau you Asy'ariyah, Maturidiyah, Mu'tazilah kata tidak, Tuhan mencipta makhluk kerana hikmah. Ada hikmah. Ya? Bukan kerana hajat. Tidak ada sebab. Bahkan Asy'ariyah mungkin sampai ke tahap menafikan hikmah. Ya? Menafikan sebarang illah dan aghrad. And then kalau you boleh kembalikan
Tuhan mencipta alam, mencipta makhluk kepada ila mahdhil masyiah, semata-mata kepada kehendak. Kenapa you tidak kembalikan istiwa kepada kehendak juga? Ini dari segi perhujahan tanazul. Of course, bagi kita ahli sunnah wal jamaah, perbuatan Tuhan ada hikmah, ada hikam. Ya. Tapi poinnya, maknanya tidak semestinya bila Tuhan buat sesuatu dan perbuatan itu ada objek, maka Tuhan berhajat kepada objek tersebut. Atas kaedah Asy'ariyah sendiri, mereka boleh kembalikan kepada semata-mata kehendak Tuhan dan Tuhan nak. Tak payah tanya lah. Dan di sisi ahli sunnah wal jamaah, kita kembalikan kepada hikmah, kebijaksanaan Tuhan yang kita tak tahu, yang Tuhan saja yang tahu. Ya. So, sebab tu nak kata kalau syubhat itu dia bawa dengan betul, yang senang kita jawab. Ini dia nak ubah syubhat tempat-tempat. Padahal dia pun tak tahu kepala ekor tempat tu apa dia. Lepas tu bila kita jawab, jawapan kita itu akan very philosophical. Balik kepada masalah kewujudan tempat di sisi Plato, di sisi ya, masalah kulliyat. Yang mana golongan Asy'ariyah Maturidiyah pada zaman kita gini, majoritinya tak mampu nak faham perbincangan yang falsafah yang mendalam ini. Ya. Kerana majoriti Al-Asy'ariyah pada hari ini hanyalah muqallid. Tidak ada dalam kalangan mereka yang mendalami falsafah, mendalami ilmu kalam. Jadi bila kita nak jawab syubhat itu, mereka pun tak faham. Jadi masalah. Ya, tapi kalau mereka sendiri faham syubhat yang mereka nak bawa dan mereka bawa dengan betul, maka jawapannya macam kita sebut tadi, very simple, dan terus kita boleh patahkan hujah mereka yang kita ibaratkan sebagai ranting yang memang sudah reput. Usul yang kedua ialah mereka kata kalau Tuhan istiwa di atas arash, melazimkan bahawa Tuhan melazimkan arash itu qadim. Ya. Melazimkan arash itu qadim. Sebab Tuhan adalah qadim dan perbuatannya adalah qadim. Tidak ada mula. Jadi mestilah Tuhan itu sedia wujudnya dia sudah istiwa di atas arash. Dan ini melazimkan arash itu juga qadim bersama dengan Tuhan. Dan ini melazimkan kepada qidamul alam. Yang ini berbalik kepada sifat fi'liyah. Berbalik kepada isu sifat fi'liyah masa dengan Tuhan, hubungan masa dengan Tuhan. Dan kita ringkaskan jawapannya ialah Ahli Sunnah wal Jamaah tidak mengisbatkan istiwa sebagai sifat yang qadim dari segi afrad. Kerana istiwa di atas arash adalah sifat fi'liyah, hadithah, yang Tuhan buat setelah dia menciptakan langit dan bumi. Ya. Dan Allah Azza wa Jalla boleh istiwa di atas benda lain sebelum dia menciptakan arash yang dia ciptakan juga. Dan secara asasnya di sisi Ahlussunnah wal Jamaah kita yakin Tuhan itu adalah fa'alul lima yurid. Dia tidak pernah berhenti mencipta. Tuhan tidak pernah berlalu padanya satu masa yang dia kosong, tidak buat apa-apa. Mu'attal 'anil fi'il. Tidak. Tuhan sejak dia wujud, dia mencipta. Dan setiap makhluk, setiap objek yang Tuhan cipta adalah baharu dari segi wujud. Dan kewujudan Tuhan mendahului. Sebab Tuhan adalah Al-Awwal. Dan kewujudan fa'il mendahului kewujudan fi'il dan maf'ul. Ya, maf'ulun bihnya. Jadi kita tidak tahu apa yang Tuhan buat sebelum itu, cuma datang dalam hadis Abu Razin Al-Uqaili
Dia tanya Nabi SAW, di manakah Tuhan kita? Aina kana rabbuna qabla an yakhluqas samawati wal ard? Di mana Tuhan kita sebelum menciptakan langit dan bumi? Sebelum menciptakan arash, qabla an yakhluqal arsh. Nabi kata fi ama, di atas awan yang tebal. Sebelum benda itu kita tak tahu. Tuhan fa'alul lima yurid. Dia maha apa yang dia kehendaki. Kita tak boleh campur tangan. Tak boleh nak fikir. Ya? Itu adalah penyudah sempadan akal kita. Kita tak boleh capai semua benda tentang hakikat ketuhanan. Ya. Kemudian syubhat yang ketiga, ini syubhat yang paling usul sekali, iaitulah balik kepada dalil hudus, bahawa istiwa termasuk kelaziman jisim. Ya. Kelaziman jisim. Bahawa perpindahan, pergerakan, pergi dan datang ini semua adalah sifat jisim, sifat hudus. Maka jawapan bagi syubhat ini balik kepada jawapan kita kepada dalil hudus, bahawa dalil hudus itu sebenarnya tidak betul. Ya, kita sudah menjawab dan mencemuh dalil hudus dengan cemuhan yang jelas. Ya. Dan hakikatnya asas ini dibina di atas tashbih dan tamthil yang ada dalam diri mereka, menyambungkan istiwa Tuhan dengan istiwa makhluk. Sebab itu kata Imam Ahmad, istawa kama zakar la kama yakhturu lil bashar. Tuhan beristiwa seperti yang dia sendiri sebut, bukan seperti yang terlintas dalam benak bayangan manusia. Syubhat yang keempat, ini syubhat yang agak lekeh. Dia kata kalau Tuhan di atas arash dan malaikat menanggung arash, maknanya Tuhan ditanggung oleh malaikat. Dia kata ini syubhat yang agak lekeh. Kerana malaikat menanggung arash. Tidak bermakna apa yang ada di atas arash ditanggung. Ya. Kalau macam itu, kalau kita tanggung meja, kita angkat meja, kita angkat buku, di atas buku kita tu ada udara. Adakah kita disebut menanggung udara? Dan udara berhajat kepada penanggungan kita untuk dia terapung. Ya. Itu dari segi makhluk. Dan Allah a'la wa ajal wa akbar wa a'zam. Allah lebih agung, lebih besar, lebih tinggi daripada itu. Walillahil mathalul a'la. Bahkan sabit dalam riwayat, malaikat ketika mana Tuhan suruh mereka menanggung arash, mereka tidak mampu mengangkatnya. Lalu Allah ilhamkan kepada mereka tasbih, tahmid dan tahlil. Lalu dengan izin Tuhanlah mereka mengangkat arash. Jadi hakikatnya mereka tidak dapat menanggung Tuhan dan tidak dapat menanggung arash. Ya. Kekuatan yang mereka ada untuk menanggung arash Tuhan yang merupakan makhluk itu adalah yang dicipta oleh Allah Ta'ala. Ya. Jadi ini adalah kita kata yang mana mereka menanggung arash itu dengan kudrah yang Tuhan ciptakan. Bukan bermakna mereka dia lebih hebat daripada Tuhan. Ya. Sehingga mereka ni boleh menanggung arash Tuhan. Dia nak bagi kita nampak seolah bila dia kata, kalau macam tu Tuhan, apa malaikat ni makhluk boleh tanggung Tuhan lah. Dia pun nak kata syubhat di sini ialah malaikat lebih kuat daripada Tuhan. Kita kata tak. Awak suap nasi ke mulut awak pun, bukannya dengan kudrat awak sendiri awak tanggung nasi. Kudrat awak itu adalah dicipta oleh Tuhan. Bukan kudrat itu datang pada diri awak sendiri. Jadi malaikat pun sama. Kudrat yang mereka ada itu adalah dicipta dan berlaku dengan izin Tuhan. Tidak ada kejadian dalam alam ni yang terlepas daripada izin Tuhan. Dan syubhat ini kalau dibawa oleh golongan Asy'ariyah agak pelik. Kerana Asy'ariyah beriktikad manusia tidak ada kuasa untuk menanggung nasi ke mulutnya. Kudrah tidak memberi bekas sama sekali. Jadi macam mana boleh terlintas di pemikiran mereka? Melainkan kalau mereka cedok bulat-bulat daripada Mu'tazilah yang merupakan Qadariyah. Syubhat ini kalau dicedok daripada Mu'tazilah, ya, Mu'tazilah Qadariyah. Karena bagi mereka makhluk ada kudrah yang mustaqillah, yang tersendiri, yang tidak ada kaitan dengan Tuhan. Tuhan hanya cipta, kemudian Tuhan tidak campur tangan lagi. Tapi Asy'ariyah yang berpahaman kasab agak pelik.
bila syubhat ini datang daripada mereka. Melainkan kalau mereka hanya menjadi babrak, menjadi kakak tua yang hanya mengajuk syubhat yang dilontarkan oleh Mu'tazilah tanpa mereka sendiri mengukur syubhat itu adakah padan dengan usul mereka ataupun tidak. Sungguh menyedihkan nasib golongan Asy'ariyah ini. Allahul musta'an. Jadi inilah kita kata sejumlah usul syubhah yang dibawa oleh ahli kalam tentang istiwa dari sudut akalnya. Dan insyaAllah kita akan bahaskan lagi beberapa syubhat mereka yang lain pada sambungan kelas ini kalau masih lagi ada yang bersambung. Dan kelas ini pun dah tak lama, dah banyak tak berbaki dah. Jadi mungkin kita akan habis dekat sifat istiwa ni anak rasa. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat manfaat kepada semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.